Berhormat Menteri Besar Perak, yang berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang, yang berhormat dari pihak kerajaan, yang berhormat dari Pakatan Rakyat, ketua-ketua jabatan, para media dan para hadirin yang dihormati. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana dapat diberi peluang untuk berbahas tentang bajet 2015. Bajet 2015 negeri Perak yang dibentangkan pada hari Isnin minggu ini oleh Menteri Besar Perak menyaksikan defisit negeri meningkat dari 42 juta sehingga ke 50 juta. Kerajaan telah belanja yang tertinggi di sejarah berjumlah 1.05 juta bilion, tetapi 70%-nya adalah untuk tujuan belanjawan mengurus. Yang baki hanya 30% saja diperuntukkan untuk tujuan pembangunan. Dalam keadaan ekonomi yang cukup muram dan penurunan kedara aktiviti perniagaan ketika ini, dan pendapatan rakyat kebanyakan majoriti di bawah 3,000, tambahan kesan yang lebih parah lagi terhadap rakyat akan lebih dirasai apabila GST yang telah diluluskan Parlimen dan mula dikuatkuasakan pada 1 hari bulan April tahun 2015. Oleh itu, kerajaan harus berkewajiban memenuhi tanggungjawab besar, memenuhi harapan yang disandarkan oleh rakyat. Asas utama yang perlu dipenuhi adalah menjamin bahawa mengurus secara amanah lagi terus adil dan asas yang sempurna, selesa dan selamat adalah bagus. Tetapi masih terdapat banyak aduan jalan diabaikan, seperti aduan berkenaan jalan berlubang dan jalan rosak diminta menurut semula telah disampaikan selama sebulan atau lebih, tetapi pun belum diselesaikan. Contohnya seperti di kawasan saya, Jalan Menggelembu Utara, Jalan Menggelembu Timur 12, jalan di tepi Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Keledang Menggelembu, jalan di Kampung Baru Bukit Merah Lahad, dan jalan di Perindustrian Candan Raya dan Perindustrian Menggelembu. Tambahan, pengkilang dipaksa membayar cukai taksiran yang terlampau tinggi mulai tahun ini dan tidak dapat berkhidmatan yang baik daripada pihak kerajaan. Pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Bandaraya Ipoh yang diketuai oleh Datuk Bandar yang baru ini serta ahli majlis yang menjaga kawasan Menggelembu telah gagal melaksanakan tugas tersebut. Tambahan, pihak pegawai MBI juga tidak memantau kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor yang menambal lubang jalan. Contohnya, jalan berlubang di Pekan Falim yang telah ditambal dengan izin patching oleh kontraktor MBI. Namun, tidak sampai seminggu, lubang yang ditambal telah tenggelam kembali ke berkeadaan berlubang semula. Ini menunjukkan duit rakyat atau pembayar cukai diboroskan dengan sewenang-wenangnya. Oleh itu, dalam bajet 2015 dengan adanya peruntukan sebanyak 40 juta ringgit yang dikatakan untuk mempertingkatkan kapasiti dan jaringan infrastruktur serta kemudahan awam, adalah amat berharap peruntukan tersebut
digunakan dengan adil, cekap dan terus. Begitu juga berkenaan longkang sumpat dan rosak. Saya ingin bangkitkan berkenaan ada setengah longkang sumpat yang tidak dibersihkan dengan lama, dekat 6 bulan atau setahun di kawasan Menggelempu. Memang ini dimaklumkan oleh penduduk di kawasan saya. Pembersihan longkang telah menjadi isu yang hangat pada masa sekarang, terutama di daerah Kinda. Keadaan sumpat mengakibatkan air bertakung sesuai untuk membiarkan nyamuk etis dan nyamuk biasa. Ini juga puncanya statistik demam denggi. Kes demam denggi yang mengancam nyawa terus meningkat mendadak. Saya dimaklumkan selalu kekurangan kaki tangan di sektor perkhidmatan luar bandar, yaitu pekerja yang menjalankan pembersihan longkang serta memotong rumput, dan juga kekurangan lori untuk mengambil rumput yang sudah dipotong yang bertimbun di tepi jalan, serta sampah berlongkok di tepi jalan, di mana YP Simpang Bulai pun ada bangkitkan berkenaan kekurangan pekerja di perkhidmatan luar bandar. Oleh itu, jangan selalu gunakan alasan di mana kami kekurangan pekerja. Jika tak cukup, pihak kerajaan boleh dapatkan lebih daripada orang ramai, sedangkan ramai penduduk yang sedang menganggur pada masa kini. Datuk Timbalan Yang Dipertua, isu kedua ingin saya mengutarakan adalah berkenaan tempat tatahan air di Taman Bukit Merah. Pada 7 hari bulan Ogos 2014, di mana jika pihak berkuasa tempatan gagal melaksanakan tugas mereka untuk pembersihan longkang atau tempat awam di bawah bidang kuasa mereka yang mengakibatkan nyamuk etis membiak, beliau akan memberi kompau kepada mereka. Saya nak tanya Yang Berhormat Cenderiang, berapakah kompau telah diisu oleh Yang Berhormat Cenderiang kepada pihak MPI? Sebab pihak penduduk di Taman Bukit Merah minta saya tanya berkenaan tindakan ini. Yang ini mereka bagi saya. Saya harap Yang Berhormat Cenderiang dapat beri jawapan semasa hari pergulungan. Datuk Timbalan Yang Dipertua, isu ketiga yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan kemalangan sering berlaku di sepanjang Lebuh Raya Ipoh Rumut. Baru-baru ini, yaitu pada 7 hari bulan Disember tahun 2014, yaitu 4 hari yang lalu, hari Ahad, jam 7.30 malam, satu kemalangan jalan raya telah berlaku di simpang Lebuh Raya Ipoh Rumut ke Taman Akid Menggelempu dan mengakibatkan nyawa seorang gadis berbangsa India, yaitu berumur 25 tahun, telah terkorban. Oleh itu, adalah amat perlunya peningkatan keselamatan di lokasi hitam dengan isi backstop seperti persimpangan Lebuh Raya ke Pekan Menggelempu dan Taman Keretang Permai Menggelempu. Saya juga bagi pihak penduduk di kawasan saya minta pihak kerajaan akan membina sebuah jejantas di tempat sesuai agar pejalan kaki dan penunggang motosikal dapat menyeberangi Lebuh Raya Ipoh Rumut ke Pekan Menggelempu. Memandangkan bajet 2015 diberi 40 juta ringgit akan digunakan untuk menambahbaikkan jaringan jalan raya yang sedia ada. Datuk Timbalan Yang Dipertua, isu keempat yang saya ingin sentuhkan adalah berkenaan kacau ganggu pencemaran utara di Syaki dibebaskan oleh sebuah kilang yang berhampiran dengan punca utama adalah air tersebut datang dari kaki Bukit Keredang. Tambahan projek perumahan kos tinggi sedang dibina di atas Bukit Keredang.
Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengelakkan banjir kilat ini? Saya berharap dengan adanya bajet 2015, kerajaan negeri memperuntukkan 15 juta ringgit untuk JPS dan 10 juta ringgit untuk rancangan tepatan banjir dan salinan bandar. Masalah tempat banjir di merata tempat dapat diselesaikan dengan cepat. Yang isu keenam adalah berkenaan masalah dihadapi oleh petani-petani dan penternak-penternak masa depan kehidupan mereka. Pada 6 hari bulan Desember 2014, sekumpulan petani dan penternak yang dimaksudkan Gabungan Selamatkan Petani dan Penternak Negeri Perak telah menjemput wakil rakyat dari Pakatan Rakyat untuk berdialog di Pekan Si Putih Teronok, di mana pagi ini YB Teronok pun ada bangkitkan isu ini. Sebab saya pun berada pada dialog ini, jadi saya ingin membangkitkan berkenaan isu ini. Mereka mengadu bahawa pihak kerajaan telah bagi surat mengusir mereka keluar dari kawasan pertanian dan peternakan yang sedang diusahakan oleh mereka. Mereka adalah dari 20 kawasan masing-masing, dari ada Teronok, Cenderung, Tanjung Dualang, Tanah Hitam, Kandan, Manim Nawa, Batu Putih di Tapa, Batu Gajah, Kuala Tuang, Kampung Bali, Temo, Kampung Bani di Tapa, Sungai Kro Taba, Sungai Siput, Bayawari Kampa, Using, Tapan, Cangkat Ginting, Lawan Kuta, dan Mampang Diawan. Kawasan pertanian dan peternakan yang dinamakan seperti di atas adalah keluasannya lebih kurang 10.000 ekar tanah yang diusahakan sejak tahun 1960-an, yaitu sebanyak 2 generasi. Atas karakan, tolongan, bimbingan dan bantuan agensi kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan untuk mengeluarkan berbagai jenis tanaman pertanian dan peternakan bagi menampung keperluan tempatan melalui pendekatan FAMA, Jawatan Hau Ehwal Kerajaan Negeri, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Perak, Jabatan Pertanian Negeri, dan Jabatan Perikanan. Hasil pengeluaran dari kawasan ini adalah dianggap sejumlah 30 juta ringgit bagi setahun, dan ianya dihantar ke pasaran tempatan di luar negara dan juga diekspor ke luar negara. Namun, semua kawasan pertanian dan peternakan ini menantikan bahaya dan pengusiran dari agensi kerajaan, Perpadanan Menteri Besar, dan juga pemilik individu yang diberikan pemilikan oleh kerajaan negeri tanpa mengambil kira jasa dan pengorbanan warga kaum tani ini. Kawasan pertanian dan peternakan ini akan menanti kehancuran akibat tindakan pengusiran melalui saman mahkamah oleh pihak bersendirian agensi kerajaan dan Perpadanan Kerajaan. Malaysia membelanjakan sejumlah 13 bilion ringgit bagi setiap tahun bagi mengimport keperluan makanan seperti sayur-sayuran, ikan, daging, kendang, bawang, serta buah-buahan, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepergunaan. Boleh buat rumusan ya. Dengan mengambil kira jasa para petani dan peternak, harapan yang syah diwujudkan oleh pihak kerajaan, saya menyeru kepada Yang Berhormat Bangkok sebagai Menteri Besar Perak supaya mengambil tindakan segera dalam perkara ini untuk
untuk menjamin kegiatan mata pencarian nafkah para petani dan peternak dari 20 kawasan ini dengan cara yaitu dengan izin win-win situation. Itu saja yang nak saya sampaikan. Okey. Jelas. Silakan. Terima kasih Bang Lembu. Kalau saya nak tanya, ini petani yang sebenar ataupun petani yang rajin kerja, kita setuju tak petani-petani ini merupakan petani tulen yang bertungkus lumus untuk mengeluarkan makanan untuk negeri kita, dan setiap kali mereka diugut akan dirobohkan satu hektar orkid boleh menjana $1 juta setahun. Setuju tak kalau kita luluskan dan beri mereka keyakinan tanah itu tak akan dirobohkan, mereka akan berusaha lebih gigih lagi, dan petani-petani kita akan mendapat pendapatan yang lebih tinggi dan negeri Perak akan lebih maju kalau geran-geran diluluskan kepada mereka. Setuju tak? Ya, saya memang sangat bersetuju kepada apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Setiawan. Jadi dengan ini saya harap pihak kerajaan ambil tindakan dengan secepat mungkin memberi pertolongan kepada petani dan peternak ini. Sekian perbahasan saya, sekian, terima kasih.